Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya muliakan, Tuan Pengerusi, Tuan Haji Arsyad, seterusnya barisan kepimpinan masjid, seterusnya para alim ulama, para habaib, para asatizah, tuan-tuan guru, juga yang diraikan, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang indah dan barakah ini Allah masih lagi panjangkan umur kita. Allah masih lagi memberikan kepada kita pelbagai nikmat. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung segala nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, kata Allah, maka tak dapat kamu nak hitung kerana terlampau banyak. Jadi alhamdulillah, yang pertamanya kita menyusun kalimah syukur sebab kita duduk dalam satu majlis yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalun nas biyaumil qiyamah afdaruhum alayya salatan aw salatun. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Tirmizi, orang yang paling berhak menerima syafaat aku ialah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Yang kedua, kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini juga Allah bukan sahaja tempatkan kita dalam majlis yang baik, bahkan tempat yang baik. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah cinta ialah rumah Allah, dan tempat yang tidak Allah suka pasaraya, pusat membeli belah dan sebagainya. Hadis ni kalau orang rumah kita dengar, dia buat pekak je tuan-tuan. Sebab orang rumah kita dengan pasaraya tak boleh dipisahkan. Jadi kita dah dekat ujung tahun, banyak sale. Orang perempuan pantang tengok sale, tuan-tuan kena hafal hadis ni. Bila dia ajak, abang jom kita pergi ke shopping mall, beli sikit barang, ikan, sayur dan sebagainya, lantas kita mengatakan, tidakkah kau baca satu hadis, ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling Allah suka rumah Allah. Allah tidak gemar pasaraya, pusat membeli belah dan sebagainya. Lalu bini kita pun kata, tak apalah bang, kita beli ikan di masjid sudahlah. Ini orang yang tidak belajar. Adapun kalau kita nak ke pusat membeli belah, tiada masalah. Cuma kata ulama, perbanyakkan di rumah Allah. Apa beza rumah Allah dengan tempat yang lain? Rumah Allah duduk 1 minit, dengan niat i'tikaf kita mendapat pahala yang besar. Adapun tempat-tempat yang lain, kita duduk sejam, kita pergi ke pasaraya, bini kita membeli barang. Kita katakan kepada anak kita, dek, nak tunggu mak kau beli barang, jenuh dek. Mak kau kadang-kadang sejam 2 jam beli barang, padahal timun je pun. Daripada kita tunggu sia-sia, kau ikut ayah ya, kita niat i'tikaf. Baik ayah, nawaitul i'tikaf fi hadza jayan wa tisku lillahi ta'ala. Anak kita pun ikut, dengar orang sebelah, terkejut orang sebelah. Itulah perbezaan antara rumah Allah dengan tempat yang lain, iaitu duduk seketika mendapat pahala yang besar. Yang kedua, kata ulama, dimuliakan rumah Allah kerana ada orang yang mungkin tidak berpakaian dengan pakaian yang sempurna. Bila masuk ke rumah Allah, dia akan sempurnakan dari sudut pakaiannya. Betul tak? Orang yang berpakaian tidak sempurna, bila masuk ke rumah Allah lalu berpakaian sempurna. Kita pun tanya dia, akak kenapa pakai macam ni? Sebelum ni tak pakai macam ni. Saya segan ustaz, ini rumah Allah. Lihat bagaimana Allah menjaga kemuliaan
rumah Allah. Adapun tempat yang lain, mereka berpakaian sempurna. Bila masuk ke tempat tersebut, mereka tidak berpakaian sempurna. Jadi alhamdulillah, pada malam yang indah dan barakah ini, duduknya kita dalam majlis yang baik dan duduknya kita dalam tempat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan Allah tambahkan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saya kali pertama tuan-tuan sampai di masjid ini dan juga di daerah Bintulu ini. Alhamdulillah, walaupun kali pertama sampai seakan-akan disambut meriah oleh jemaah-jemaah di sini seperti sudah kenal lama. Disambut dari pintu masuk, kemudian masuk pula pintu masjid disambut lagi. Subhanallah. Inilah yang disebut sebagai ukhuwah di antara orang Islam. Allah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Sesungguhnya kita sebagai orang yang beriman ini, ukhuwah disebut sebagai saudara. Saya dengan tuan-tuan, tuan-tuan dengan rakan tuan-tuan yang lain disebut sebagai bersaudara. Walaupun kita mungkin berbeza negeri, berbeza bahasa, namun kita satu kalimah, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu hari ini tak dapat tidak antara majlis yang menyatukan hati-hati kita ialah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di pelbagai pelosok dunia hari ini membuat majlis menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang menyambut sebulan, ada yang menyambut 2 bulan, ada yang menyambut sepanjang tahun. Sebab kalau kita baca dalam satu syair yang dinukilkan oleh seorang ulama namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi. Ulama-ulama dulu kalau ada gelarannya Al-Hafiz, bermakna mereka menghafal ribuan, ratusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beratus ribu hadis ada dalam minda mereka. Jadi ini bukan kaleng-kaleng punya orang. Tuan-tuan pernah dengar kaleng-kaleng? Oh, pernah dengar juga ya. Di Semenanjung kalau bukan kaleng-kaleng maksudnya bukan biasa-biasa. Makna kata sudah sampai di sini. Itulah dunia hari ini, hanya di hujung jari. Subhanallah. Kata Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi, "Idza kana hadza kafiran ja'azammuhu tabbat yada fil jahimi mukhlida ata'annahu fi kulli yaumil isnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahbada kaifa billadhi tulla umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahida." Saya pergi banyak tempat, selalu kebanyakan tempat bila saya bacakan syair hadis yang berbahasa Arab, usai terjemah baru jemaahnya mengangguk. Sini tak terjemah lagi dah mengangguk jemaahnya. Subhanallah, hebat bahasa Arab penduduk Bintulu ini. Apakah kata Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi? Kata beliau, "Idza kana hadza kafiran ja'azamuhu", kalaulah si kafir Abu Lahab yang memang sudah pasti dicela oleh Allah, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, yang mana masuk ke dalam neraka kekal buat selama-lamanya, ata'annahu fi kulli yaumil isnaini abada, diringankan azabnya oleh Allah pada setiap hari Isnin, yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya oleh Allah pada setiap hari Isnin kerana pernah seronok, pernah gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa billadhi, bagaimana dengan orang tulla umrihi, sepenuh jiwanya, sepanjang hidupnya, masruran bi ahmada wa mata muwahida, seronok dan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hari ini kita buat majlis maulid, tak dapat tidak hanya satu tujuan, kita ingin ingat kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja. Kita yang ada isteri, kalau kita tak ingat birthday isteri kita, agak-agak
Tidur dalam ke tidur luar tuan-tuan? Bini kita esok birthday dia, malam ni dia dah start jeling kat kita. Kita tengok bola, dia jeling kita. Kita tanya dia, dah kenapa kau jeling aku? Tak ada apa-apa. Kita tengok bola, dia jeling lagi. Orang tua ni tak ingat ke birthday saya? Itu orang perempuan yang kalau kita tak ingat birthday dia, akan merajuk paling lama bertahun-tahun. Mana ada ustaz, nampak benar menipunya. Itu hanya insan biasa, apatah lagi insan yang luar biasa, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hari ini kita menyambut Maulid Nabi supaya kita ingin keluarga kita ingat kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis, "Adibu auladakum ala salasi khisal." Ajarilah anak-anak kamu tentang 3 perkara, kata Nabi. Yang pertama, hubbu nabiyikum, cinta dan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ustaz, hari ini Nabi sudah tiada. Kami sebagai seorang ibu, kami sebagai seorang ayah, susah untuk menggambarkan perihal Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ustaz? Sebab itu hari ini kita adakan kuliah-kuliah sirah. Kalau di tempat saya ada kuliah Quran, ada kuliah sirah, dan saya pun yakin di sini ada kuliah-kuliah sirah yang menceritakan tentang sirah ataupun sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ustaz, masalahnya kuliah kami di sini 40 minit. Daripada maghrib masuk isyak 40 minit. Akan tetapi ustaz, kami ni bila dengar kuliah 10 minit pertama celik, masuk minit ke-11 lelap. Dan 10 minit pertama itu baru mukaddimah daripada ustaz. Datang ustaz nak bagi kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang berusaha Tuan Pengurusi. Mukaddimah 10 minit. Kita dengar mukaddimah pun Allahu Akbar. Bila nak masuk tentang sirah, kita pun terlelap. Jadi 40 minit tak ada yang kita tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana ustaz? Don't worry. Jangan risau. Kita boleh beli satu buku ataupun kitab yang bernama Rahiqul Makhtum. Kitab itu kitab yang menang di antara 100 lebih kitab bertanding menulis tentang biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanding. Yang menjadi juri ialah bukan pensyarah-pensyarah. Yang menjadi juri ialah para alim ulama yang menilai bagaimana biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dinilai, kitab Rahiqul Makhtum menjadi kitab yang nombor 1 paling lengkap menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah ustaz penulisnya? Penulisnya dari negara mana ustaz? Malaysia? Bukan. Mesir? Bukan. Jordan? Bukan. Palestin? Bukan. Habis ustaz? Negara Hindustan, India. Janam satu yang tu kita kenal. Tapi bila sebut penulis daripada India yang menulis kitab Rahiqul Makhtum, kita mula pening. Minta maaf lah ustaz, kami menengok Hindustan tapi kami tak kenal dia punya ulama-ulama. Itu masalah kita. Jadi bila beli kitab tersebut dan kemudian kita bacakan kepada seluruh ahli keluarga kita. Tapi ustaz, masalahnya kitab tersebut bahasa Arab. Kami tak pandai ustaz bahasa Arab. Bahasa Sarawak pun kadang-kadang kami tertukar ustaz, apatah lagi bahasa Arab. Sekarang jangan risau ibu-ibu, sudah ada terjemahan iaitu kepada kitab Rahiqul Makhtum tadi. Maka bila kita beli kitab tersebut, kita bacakan di hadapan keluarga kita, anak beranak kita, adik-beradik kita. Sebab apa? Kita nak dengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi seakan-akan lontaran kata-kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita yang dah tiada ibu,
yang dah tiada ayah, di rumah kita berlambak gambar-gambar arwah ibu, arwah ayah kita, tetapi itu tidak cukup mengimbau kembali kenangan kita bersama mereka. Tapi bila mana kita ada satu simpanan video ataupun kita pernah voice note dengan arwah mak dan ayah kita, benda itulah yang akan mengimbau kembali kenangan bersama mereka. Tuan-tuan, puan-puan yang dah meninggal ayah, meninggal ibu, kita pun buka balik voice note mak ayah kita. Mak ayah kita pernah voice note, dia kata, "Din, esok mak cadang nak pergi rumah kau ada tak dekat rumah? Kalau ada, mak dengan ayah cadang nak pergi. Mak bawa ni gulai masak daging," contoh. Oh, kita pun bila dengar menangis kita. Sebab bila mendengar voice note dari arwah mak dan ayah kita, seolah-olah mereka ada di sisi kita, seolah-olah mereka ada dalam rumah kita. Sebab apa? Lontaran kata-kata arwah ibu dan ayah kita. Kita tengok di galeri phone video yang pernah kita rekodkan ketika bercuti dengan arwah ibu dan ayah di pantai. Ayah kejar mak, bila mak dikejar ayah, terlentang mak, ayah pun terlentang. Kita pun kata, subhanallah, sweet juga orang tua ni. Lalu kita menangis sebab kita terasa melihat dan mendengar suara-suara mereka seakan-akan mereka duduk dengan kita. Sebab itu hari ini bacakan hadis-hadis Nabi di rumah-rumah kita. Supaya apa? Seakan-akan hadis itu kata-kata yang pernah dilontarkan dari mulut seorang manusia yang sempurna, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil kitab lalu kita bacakan hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi kita bersabda, innamal a'malu binniyat. Bila kita dengar sambil memejamkan mata, menangis orang yang membayangkan seakan-akan itulah kata-kata yang pernah dilontarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hari ini banyakkan kita membaca hadis. Nabi sebut, ajari anak kamu tentang cinta kepada aku. Hari ini orang tak cinta kepada Nabi sebab tak kenal. Hadis Melayu sebut apa? Hadis Melayu. Orang Melayu sebut apa? Tak kenal maka tak cinta. Macam mana nak cinta kalau tak kenal? Tapi ustaz, Nabi dah tak ada dah. Susah untuk kita bagi anak-anak kita kenal kepada Nabi. Hantu nampak tak hantu? Hantu tak nampak. Bila datang anak kita, kita pun pesan dekat anak kita, "Dek, kau jangan pergi main sana, dek. Sana ada hantu." Anak kita pun tak pergi. Sebab apa? Takut kepada hantu. Hantu nampak ke? Hantu tak nampak. "Dek, kau jangan pergi hujung sana, dek. Kau jangan ke depan. Depan tu ada hantu." Kata anak kita, "Itu bukan ayah ke?" "Ayah kau hantu." Anak kita pun tak pergi. Sebab apa? Ditakutkan dengan hantu. Hantu nampak? Hantu tak nampak. Tapi sebab apa anak kita takut bila ditakutkan dengan hantu? Sebab pagi, petang, siang, malam kita bercerita tentang hantu. Bangun daripada tidur, kita tengok cerita hantu Kak Limah. Nak tidur, kita tengok cerita hantu Kopek. Malam, hantu pisang. Berbrand-brand hantu kita tengok. Sebab apa? Dalam ilmu psikologi, benda yang tak nampak, kalau kamu ceritakan banyak kali, orang akan percaya dan orang akan takut. COVID-19, nampak tak? Tak nampak. Tapi sebab apa orang takut? Pakai mask, menjaga penjarakan fizikal. Mana tak takut ustaz? Setiap hari dulu, mula-mula PKP tu, pagi berita COVID, tengah hari berita COVID, Buletin TV3 8-9 malam COVID, buka TV1 COVID, buka TV2 COVID, buka TV3 COVID. Anak kita buka channel Upin Ipin COVID. Stres anak kita, bila nak habis COVID ya? Orang nak tengok Upin Ipin. Upin Ipin pun kata saya tak boleh keluar COVID kan katanya. Bila diceritakan setiap hari, pagi, petang, siang, malam, benda tak nampak, dalam ilmu psikologi, orang akan percaya dan orang akan takut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tak ada dengan kita. Benda dah tak nampak.
Akan tetapi kita boleh gunakan ilmu tadi, ceritakan berulang-ulang kali kepada anak kita tentang susuk tubuh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak kita akan percaya, anak kita akan cinta. Hari ini kalau kita tengok, kita buka rambut anak kita, pelbagai belahan dibuat. Ada yang belah kanan, ada yang dibelah kiri, ada yang tak ada belah. Macam-macam jenis. Pang, menegak ke atas, menegak ke tepi, jatuh semua ke bawah, macam-macam. Bila kita tanya kenapa kau potong begitu, saya tak tahu nak ikut siapa. Saya tengok Justin Bieber buat begitu, saya buat begitu. Tapi kalau kita ceritakan kepada anak kita, adik, meh ayah nak cerita. Dulu ada seorang insan yang paling mulia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya tak terlalu panjang, rambutnya tak terlalu pendek. Ada satu riwayat di cuping, ada satu riwayat di bahu. Jadi bila anak kita kenal, maka dia akan pergi ke baba, aku nak potong seperti ini. Baba tanya, ini potongan siapa? Inilah potongan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang muda hari ini jalan mendongak ke langit, mendabik dada. Lalu kita tegur dia, adik, kalau kau tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya menunduk ke bumi, dadanya menunduk ke bumi. Sebab apa? Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik, Nabi kita jalan tidak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan. Jadi bila kita ceritakan kepada anak kita berulang-ulang kali, mereka akan percaya dan sampai satu masa mereka akan cinta. Sebab itu hari ini banyakkan cerita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau dah cinta, disuruh apa sahaja pasti dia buat. Sebab itulah cinta. Bila cinta sudah datang, datanglah apapun rintangan, halangan, tapi kerana cinta pasti akan dia lakukan. Sebab itu hari ini, benda yang pertama tanggungjawab kita perlu kita buat kepada keluarga, datangkan cinta yang mendalam kepada Nabi kita Muhammad melebihi cinta kepada kita. Bagaimana? Buat majlis seperti ini. Jangan tunggu masjid. Masjid mungkin buat tak kerap, tak selalu. Maka kita buat, kita, anak kita dengan isteri-isteri kita. Kalau yang banyak isteri lah. Kalau satu isteri cukup lah. Buat, panggil anak, isteri di kanan, anak di depan, kita baca. Ayah nak bacakan hadis. Mudah-mudahan bila ayah baca, kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah Nabi suruh kita ajarkan kepada keluarga kita, wa ali baitih, kasih dan cinta kepada ahli keluarga Nabi. Hari ini orang ramai sanjung Nabi, orang ramai cinta kepada Nabi, tapi ramai juga yang mempersendakan, mencemuh keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puluhan hadis disebut, puluhan hadis dikaji, tetapi bila sampai kepada keturunan Nabi Muhammad, dicemuh, dicaci, dimaki, dikeji. Kalau zaman kita sekarang, keturunan yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah para habaib, para habib. Sebab itu hari ini dengan para habib, para habaib perlu kita hormati, perlu kita sanjungi, perlu kita cintai. Sebab itulah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, sayang dan cinta kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah Nabi suruh kita ajarkan kepada anak-anak wa tilawatil Quran, membaca Quran. Sebab Quran satu ibadah yang mendatangkan banyak pahala. Bayangkan Nabi sebut dalam satu hadis, satu huruf dalam Quran bila kamu baca, dilipat kali gandakan kepada 10. Dalam Quran direkodkan 340,740 huruf. Bayangkan kalau kita khatam satu Quran 340,740 huruf dikalikan dengan 10. Berapa banyak pahala yang kita akan dapat.
Sebab itu hari ini banyakkan kita baca Quran. Hari ini Quran menjadi kayu ukur membezakan kita dengan Muslim yang lain. Saya dengan tuan-tuan, tuan-tuan dengan puan-puan di belakang tak sama. Ada orang baca Quran dapat pahala, tapi ada orang baca Quran takut-takut yang dapatnya ialah dosa. Sebab apa? Baca tanpa ilmu. Contoh dalam Quran, ayat yang selalu kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat kepada kamu. Tapi ada orang dia baca Quran tanpa belajar, ikut apa yang dia suka baca. Dia pun baca la in syakartum la azidannakum, dipanjangkan la, maka yang pasti maksudnya bertukar kepada tidak. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la, tidak akan aku tambahkan nikmat kepada kamu. Jadi bertentangan tak? Bertentangan. Sama juga surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, laminal mursalin, pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita baca tanpa ilmu, yang pendek dipanjangkan, innaka laminal mursalin, dia akan membawa maksud sesungguhnya kamu Muhammad, la, tidak Rasul. Bertentangan tak? Bertentangan. Sebab itu hari ini Nabi suruh kita banyakkan baca Quran. La dalam bahasa Arab dia ada 3. Yang pertama la taukid, yang kedua la tanbih, peringatan, taukid, penegasan, yang ketiga la nahi, larangan. Sampai dekat orang Kedah jadi 4. La, awak tak habaq. Orang Kedah, isteri saya orang Kedah, banyak la sekarang ni. Sebab itu hari ini bila kita belajar bahasa Arab, bila kita belajar Quran yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita baca itu mendatangkan pahala kepada kita. Ini 3 yang Nabi suruh kita ajarkan. Supaya apa? Supaya datang satu kelebihan kepada kita, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dah cinta, disuruh apa sahaja pasti akan kita lakukan. Apakah orang yang suka kepada Nabi? Dia akan melakukan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang sunnah, sunnah ialah gaya hidup Nabi. Bila sebut tentang gaya hidup Nabi, kalau kita nak tiru satu persatu, confirm tak dapat kita buat. Bermula Nabi celik mata, sehinggalah Nabi lelapkan mata. Kalau kita nak tiru satu persatu, memang tak dapat. Sebab kita ada batasan. Yang pertama, kekangan masa. Orang muda sibuk kerja, keluar sebelum subuh, balik senja. Tak ada Ustaz nak buat sunnah Nabi. Kalau orang yang masanya banyak, kekangan kudrat. Orang pencen. Orang pencen banyak masa, tapi Ustaz bila nak buat sunnah tak larat Ustaz oi. Gaut tahap 4 pun. Orang tua banyak macam-macam penyakit sekarang. Kencing manis, darah tinggi, jantung, kan? Apa lagi? Kencing manis, kencing member, macam-macam penyakit. Sebab itu hari ini bila kita buat sunnah Nabi, buatlah semampu kita. Kata ulama ada 7 sunnah yang paling kerap Nabi kita lakukan. Jadi kalau tak dapat kita buat semua, dek kerana kekangan masa dan tenaga, paling kurang buatlah 7 ini. Yang pertama ialah bertahajud. Nabi kita seorang yang bertahajud di malam hari. Tak pernah Nabi tinggalkan tahajud kepada Allah. Sebab bila orang yang bangun tahajud, yang betul-betul rasa nikmat bertahajud, maka akan ada satu sifat dalam diri dia, tidak akan meninggalkan tahajud. Sebab tahajud satu ibadah yang kelebihannya Allah jamin. Allah sendiri sebut kalau kau tahajud, ini kelebihannya. Allah sendiri yang sebut. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 79 sampai 80.
Yang pertama kata Allah, bila kamu bertahajud dipermudahkan urusan. Macam kita hari ini macam-macam urusan, urusan anak, urusan kerja, urusan keluarga, macam-macam. Kalau nak dipermudahkan bertahajud. Tuan-tuan, hari ini macam-macam masalah datang. Saya Ustaz petang tadi Ustaz, baru petang tadi hilang kad bank. Dalam bank tu banyak Ustaz 10,000. Itu kalau hilang Ustaz rugi saya. Kalau RM10 saya buat ya. Ini masalahnya 10,000. Macam mana Ustaz? Cuma Ustaz, esok kalau nak pergi bank dekat Bintulu ni, kalau lambat datang beratur panjang. Jadi macam mana Ustaz? Nak dipermudahkan, bangun tahajud. Bila tuan-tuan bangun tahajud, mudah-mudahan Allah permudahkan. Kita pun bangun tahajud. Tengok-tengok bila sekali bangun dibantai 8 rakaat macam tarawih tu. Sebab 10,000 8 rakaat. Kalau 2,000 buat 2 je lah. Ni 10,000 dalam kad. 8 rakaat dibantai. Bila masuk waktu subuh, sudah terlelap, terlepas. Tengok-tengok dikodok sekali dengan duha. Dia pun terus bergerak ke bank, tengok-tengok beratur panjang. Aku dah kata dah, bank dekat Bintulu kalau lambat sikit, inilah dia punya panjangnya. Tapi sebab kita sayang duit 10,000, beratur jugalah walaupun panjang. Beratur. Tiba-tiba datang seorang staf bank bertanya kepada kita, Pakcik beratur panjang nak ke mana? Kalau boleh saya bantu. Saya sebenarnya ada masalah kad saya hilang semalam. Cadang nak buat kad baru. Kalau nak buat kad bank, Pakcik ikut pintu sini. Ini pintu mana? Ini nak ke tandas Pakcik. Alhamdulillah dipermudahkan urusan juga. Kalau tak setengah jam kita duduk tunggu. Itu dia tanda-tanda orang dipermudahkan urusan. Yang kedua kata Allah, diberikan jalan keluar jikalau ada masalah. Bila sebut tentang manusia, tak dapat tidak kita akan ada masalah. Orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, semua orang ada masalah. Akan tetapi bagaimana Nabi kita bila datang ujian dan juga masalah, tenang menghadapi sebab Nabi kaki tahajud. Sebab itu hari ini kalau ada masalah, bangun tahajud. Ya Allah, masalah kewangan, masalah keluarga, masalah ekonomi, macam mana ya Allah? Bantu ya Allah. InsyaAllah dipermudahkan dan diberikan jalan keluar. Yang ketiga, dinaikkan darjat di sisi Allah. Kita tuan-tuan hari ini dinaikkan pangkat di sisi manusia. Seronok tak? Seronok kita. Selalunya Ustaz, suami saya kalau pulang dari kerja, muka macam monyet tu, muncung tu. Saya nak tengok, nak tegur pun takut. Tapi satu petang dia balik Ustaz, muka banyak senyum. Saya tanya dia, bang, apa cerita hari ni? Banyak senyum daripada monyok, selalu monyok. Lalu suami kita kata, sebab abang baru dinaikkan pangkat dari guru kecil jadi guru besar. Kita sekeluarga bila dengar seronok. Sebab apa? Naik pangkat, naik gaji dan sebagainya. Itu di sisi manusia. Apatah lagi di sisi Allah, lagilah kita inginkan bagaimana bertahajud. Yang keempat, kata Allah, bila mana kamu tahajud, dijauhkan dari malapetaka. Malapetaka ni macam-macam. Macam kita sekarang ni, kalau penyakit Covid dan macam-macam. Kalau sekarang tengah trending di belah tempat saya, penculikan kanak-kanak. Jadi kalau nak dijauhkan dari malapetaka, maka benda yang perlu kita buat, banyakkan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah antara sunnah yang paling kerap Nabi lakukan, kata ulama, solat subuh berjemaah. Solat subuh berjemaah. Sebab itu hari ini kalau kita lihat orang yang solat tu ramai, orang yang solat berjemaah ramai, tapi orang yang solat subuh berjemaah tak ramai. Sebab itu kalau tanya orang kafir, apa benda yang merisaukan kamu, ialah bila mana aku lihat orang Islam solat subuhnya penuh macam solat Jumaat. Orang kafir bangun, dia scroll IG, dia tengok orang pertama yang kaya di Malaysia ialah orang Melayu ataupun Islam. Dia tak takut lagi. Dia bangun esok, orang Melayu pertama ataupun orang yang paling kuat, paling sadar di Malaysia ialah nombor satu orang Melayu, orang Islam. Dia tak takut.
Tapi bila lusa dia bangun, dia tengok ada satu gambar orang ambil solat subuh berjemaah di masjid, dia mula takut. Sebab dia kata orang ini sudah menjadikan nafsu nombor 2 Tuhan nombor 1. Bila mana orang yang kaya, dia solat subuh berjemaah, nafsunya nombor 2, Tuhannya nombor 1. Aku takut kayanya dia, kaya yang infak ke jalan Allah. Bila mana dia tengok orang yang sadar, orang yang paling kuat nombor 1 di Malaysia, solat subuh berjemaah, dia takut sebab dia menjadikan nafsu nombor 2, Tuhan nombor 1. Aku takut kuat dia membantu agama Allah. Sebab itu hari ini solat jemaah yang perlu kita jaga subuh. Ada pun yang lain kena jaga juga. Tapi yang paling perlu dijaga ialah solat subuh berjemaah. Yang ketiga benda yang paling Nabi kerap lakukan ialah istighfar. Nabi ni tak adalah orang yang pernah melakukan dosa sebab digelar maksum. Tapi setiap hari disebut dalam satu riwayat 70 kali, dalam satu riwayat yang lain 100 kali. Kenapa Nabi beristighfar? Sebab tanda syukur kepada Allah. Sebab itu kita hari ini abang-abang, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan banyakkan istighfar. Apa kelebihan istighfar? Dulu ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal bila dia pergi musafir satu hari, sampai satu masa dia penat macam kita lah. Kita naik kereta penat. Orang dulu lagilah tiada kenderaan. Bila dia pergi satu tempat, dia mula penat. Bila penat, dia mencari masjid untuk berehat. Inilah perangai ulama-ulama dulu. Lalu bila jumpa sebuah masjid, dia pun nak masuk, ditahan tok siap masjid ketika itu. Kata tok siap, kamu nak masuk sebab apa ni? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku masuk sebab aku nak berehat seketika dan nak solat seketika. Kata tok siap tadi, kalau kamu nak solat boleh, tapi kalau nak rehat aku minta maaf, tak dibenarkan. Bukan apa? Kan kalau kamu terlelap, keluar ali basi, elok-elok kapet warna hijau bertukar kuning, aku tak bagi. Imam Ahmad bin Hanbal pun bila tak bagi, dia keluarlah. Dia tak berdebat dah. Tapi ustaz, kenapa tok siap tadi yang menjaga masjid, dia marah Imam Ahmad bin Hanbal, dia halang Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar tu. Sebab dulu orang kenal nama, orang tak kenal rupa. Sebab tiada kecanggihan teknologi. Macam kita sekarang, contoh Da'i Hakim, mungkin ada yang dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Tapi sebab kita ada internet, kita boleh Google. Dengar cerita esok malam Da'i Hakim, Google sikit Da'i Hakim, keluar gambar saya. Taklah putih sangat dia ni, tapi bolehlah dengar jugalah esok. Contoh kan. Tapi orang dulu kenal nama Imam Ahmad bin Hanbal sampai di pelosok dunia. Tapi orang tak kenal rupa sebab tiada kecanggihan teknologi. Jadi dihalaulah Imam Ahmad bin Hanbal. Bila dihalau, Imam Ahmad bin Hanbal pun keluar. Jalan-jalan disapu oleh seorang pakcik penjual roti. Kalau kita mungkin roti canai lah. Pagi tadi saya makan roti canai dekat Al-Madinah, Madinah, kedai mamak tuan-tuan. Pergi kedai Melayu semua tutup. Sebab Melayu dipantang dengar cuti. Oh, bila cuti dia tutup semua kedai. Orang yang tak Melayu pantang dengar cuti. Bila dengar cuti, dibuka kedai. Itu beza kita kan. Lalu kita pun berfikir, kenapalah Melayu tak maju-maju. Pantang cuti. Cuti bukan sikit Malaysia ni banyak betul cutinya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pun dipanggil oleh seorang pakcik penjual roti. Kata pakcik tu, wahai tuan, kesini kamu. Aku tengok kamu ni letih semacam, kamu dari mana sebenarnya? Saya ni tuan, orang jauh mencari tempat nak berehat. Lalu kata Imam Ahmad, kata pakcik penjual roti ni, tak apalah, kamu duduklah seketika di kedai aku. Bila di Pelawa, duduklah Imam Ahmad bin Hanbal. Perangai kedua ulama, bila duduk dalam satu tempat, tak duduk saja. Dia akan perhatikan kawasan sekeliling, termasuklah perangai pakcik penjual roti ni. Bila dia tengok, aku tengok pakcik ni, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku pelik, perangai dia sangat pelik. Sikit-sikit istighfar, dia tenyeh roti, istighfar.
Dia ambil perkakas, istighfar. Dia buat itu, dia buat ini, istighfar. Lalu bertanyalah Imam Ahmad bin Hanbal, wahai tuan, kata pakcik tadi, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ma faedatu istighfar? Apakah faedah, apakah kelebihan di sebalik aku tengok kamu ni sikit-sikit istighfar? Lalu kata pakcik penjual roti ni, wahai tuan, kalau kamu nak tahu, bila aku buat setiap perkara diiringi dengan istighfar, segala hajat yang aku minta kepada Allah dikabulkan. The power of istighfar. Cuma, kata pakcik itu, cuma tuan, ada satu lagi sebenarnya tak dimakbulkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, satu lagi tu apa ya pakcik, kalau boleh saya tahu? Satu lagi yang belum dikabulkan oleh Allah, kata pakcik tadi, ialah aku ingin sangat berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bila dengar begitu, terkejut Imam Ahmad bin Hanbal. Aku walaupun tak ada TikTok, famous juga aku ya. Kalau bahasa kita lah, kita ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, macam-macam media sosial, tak popular juga. Menunjukkan apa? Nak popular, jangan buat benda bodoh. Nak popular, tingkatkan ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal tak ada Facebook, tak ada TikTok, tapi boleh dikenali satu dunia sebab ilmu. Dia adik-adik, kalau nak dikenali, nak viral, jangan buat benda bodoh. Pakai spender dekat kepala, berjoget sana, berjoget sini. Nak viral ustaz? Jangan. Tingkatkan ilmu, belajar setinggi mungkin. Imam Ahmad bin Hanbal bila dengar begitu, lalu dia berkata, wahai pakcik, kalau kamu nak tahu, hajatmu hari ini telah dikabulkan oleh Allah. Sebab apa pula? Sebab sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis pakcik penjual roti tadi. Sebab itu hari ini tuan-tuan, banyakkan kita istighfar. Tuan-tuan nak jumpa siapa? Mat Kilau. Banyakkan istighfar. Saya ni ustaz minat benar dekat Mat Kilau ustaz. Banyakkan istighfar. Mana tahu esok bagi salam, lepas solat asar tengok-tengok, Mat Kilau bawa apa sini? Ada maulid katanya. Kan? Jadi hari ini banyakkan istighfar. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kamu ni terlampau banyak sangat doa. Saya ni ustaz doa banyak sangat. Nak doa mak ayah di kampung, nak doakan suami, nak doakan isteri, nak doakan adik-beradik, nak doakan jiran tetangga, anak beranak, macam-macam doa. Sampai saya tak terdoa. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, banyakkan istighfar. Bila kamu banyakkan istighfar, Allah ampunkan dosa kamu. Bila Allah ampunkan dosa kamu, kamu tak minta, Allah bagi. Kita nak yang mana tuan-tuan? Dikala kita minta, Allah bagi. Dikala kita tak minta, Allah tetap bagi. Kalau tanya saya nak dua-dua lah. Dikala saya minta, ya Allah, aku nak itu, aku nak ini, Allah bagi. Dan dikala kita tak minta pun, Allah tetap bagi. Tuan-tuan istighfar banyak kali. Tengok-tengoklah, dah dua dah bini kita, padahal tak pernah minta pun. Mungkin kerana kita terlampau banyak istighfar kepada Allah. Jadi ibu-ibu di belakang, kalau lepas ni balik daripada masjid ni, tiba-tiba ayah kita rajin istighfar, faham-faham lah tu. Ya bang, jarang istighfar malam-malam ni, kenapa ni? Minum ketum ke apa ni? Kan? Jadi faham-faham lah tu. Ada benda, niat yang tersirat lah tu. Jadi betulkan niat kita istighfar, tak dapat tidak hanya satu, mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, antara sunnah yang paling kerap Nabi lakukan, kata ulama, ialah sedekah. Banyakkan sedekah. Sedekah ialah satu ibadah yang direkodkan dalam Quran. Bila kita dipanjangkan umur ataupun dihidupkan kembali, kita nak buat sedekah. Nak buat sedekah. Ulama kaji, kenapa sedekah? Kenapa tak haji, solat ke apa ke? Rupanya sedekah pahalanya bila ditayangkan kepada kita di akhirat kelak, kita rasa terpukau. Banyaknya, hebatnya pahala orang yang bersedekah, sehinggalah kita terlintas, kalaulah aku dihidupkan kembali, aku nak sedekah. Sebab itu hari ini banyakkan sedekah. Cuma kata ulama, bila nak sedekah, dia ada hierarki, dia ada
strategi, dia ada keutamaan dalam bab sedekah, supaya bila kamu sedekah, pahalanya berlipat kali ganda. Kata ulama, bila nak sedekah, yang pertama sedekah dulu kepada mak ayah. Sebab apa mak ayah? Berdasarkan hadis Tirmizi, redha Allah, redha walidain. Redha mak ayah terletak kepada redha Allah, terletak pada redha ibu dan ayah. Hari ini ramai orang sumbang ke luar negara, Kemboja, Palestin dan sebagainya. Tak ada masalah, dibenarkan. Cuma kadang-kadang bila kita sedekah luar negara, keluar surat khabar. Member kita baca, member kita ucapkan tahniah man, nama kau disebut-sebut dalam surat khabar. Aku bangga sebagai kawan kau. Tapi bila mak dia baca, mak dia sedih. Kita tanya dia, makcik, kenapa makcik sedih? Mana tak sedih ustaz, anak saya keluar paper sebab menyumbang 100,000, 200,000 kepada orang susah di luar negara. Sedangkan saya mak dia yang susah sekarang, tak pernah ditanya, tak pernah disedekah. Menangis mak, terasa mak, sia-sia amalan kita. Sebab redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Sebab tu hari ini sebelum nak sedekah kepada sesiapa, sedekah kepada mak. Mak, abang dah back in RM100, cukup tak? Mak kata tak cukup. 200 cukup tak? Tak cukup. 300 cukup tak? Tak cukup. Mak nak beli apa? Mak banyak-banyak ni. Tanya mak. Mak nak beli sofa baru berharga 1,000. Kalau boleh kita usahakan. Bila mak redha, maka buatlah apa sahaja, jalannya akan dipermudahkan. Jadi yang pertama, sumbang kepada mak ayah. Yang kedua, bila mana dah sumbang mak ayah, kata ulama, keutamaan seterusnya kepada masjid. Masjid kita ni. Sebab masjid center of ibadah. Di sinilah orang duk pulun Quran, orang duk pulun zikir, orang duk pulun selawat, orang duk pulun solat. Tuan-tuan tahu ke pulun? Bukan pulut, pulun. Jadi kalau nak dengar, dengar betul. Nak tidur, tidur betul. Jangan celik separuh, dengar separuh. Kan tiba-tiba tertukar pula pulun dengan pulut. Beza tu. Pulun ni bersungguh-sungguh lah kan. Buat sungguh-sungguh ibadah, solat dan sebagainya. Jadi bila kita sumbangkan RM1 je, masuk ke dalam tabung masjid, Tuan Haji Arsyad ambil, tengok-tengok banyak duit dapat, dia buat majlis ataupun kuliah-kuliah sirah, kuliah-kuliah ilmu, kuliah-kuliah Quran. Orang yang tak pandai baca Quran, dia nak belajar tapi tak ada duit. Dia dengar pengajian percuma di masjid takwa, dia datang. Dia pun belajar dengan ustaz, sumbangan duit kita. Ustaz tu mengajar, member tak boleh baca, jadi dapat baca 340,740 huruf yang dibaca oleh member tersebut kerana ilmu dari ustaz yang kita sumbangkan duit tersebut. Selagi itulah kita dapat pahala. Sebab itu kata ulama, ini orang yang bijak dalam melakukan sedekah. Kita tak kaya tak apa, tapi kita kena bijak dalam sedekah. Sebab itu hari ini bila Tuan Haji Arsyad umumkan kita nak collect sumbangan untuk majlis maulid, untuk Ramadan dan sebagainya, kitalah orang pertama yang sedekah. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah. Macam kapet kita ni. Saya masuk kali pertama bila pijak kapet ni, seronok saya. Tebal gila dia punya kapet ni. Ini kalau sujud, bulu masuk hidung ni. Boleh mati orang ni. Penuh dalam hidung, bulu-bulu. Sebab apa? Tebal. Kenapa boleh tebal? Sebab sumbangan kita. Tengok bila masuk sejuk, aircon bukan 1, 2, 3, berlambak-lambak aircon. Sebab apa? Sumbangan kita. Orang datang sebab kapetnya lembut, airconnya sejuk. Orang datang, orang seronok, kita dapat pahala. Sebab itu kata ulama, bila nak bersedekah kena bijak, utamakan yang utama. Contoh mak ayah, masjid dan sebagainya. Seterusnya yang kelima, antara sunnah yang paling kerap Nabi lakukan, solat duha. Solat duha merupakan solat sunat yang paling kerap Nabi lakukan. Disebut dalam kitab Bulughul Maram, barang siapa yang solat sunat duha 4 rakaat, bunyalahu baitin fil jannah, akan dibina mahligai oleh Allah di syurga kelak. Tuan-tuan nak ada tanah di syurga, nak ada hartanah di syurga, buat solat duha 4 rakaat. Kalau tak ada tanah dekat dunia pun tak apalah, dunia sekejap je, bukan kekal pun.
pastikan ada tanah di syurga. Bagaimana? Solat duha 4 rakaat. Tapi ustaz, makcik boleh buat 2 je ustaz. Kalau buat 4 banyak terlelap daripada jaga. Macam mana ustaz? 2 pun 2 lah. Yang penting istiqamah. Al-istiqamah khairum min alfil karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Kalau kita ada masa, buat 4. Ada tenaga, buat 4. Tapi kalau kekangan masa dan tenaga, buatlah 2. Yang penting istiqamah. Seterusnya ialah antara sunnah yang paling kerap Nabi lakukan ialah menjaga wuduk. Bermula bangun daripada tidur sehinggalah Nabi tidur kembali. Itu Nabi. Nabi nama pun Nabi. Level dia lain daripada kita. Kita kalau nak menjaga wuduk, bermula solat subuh sampai ke subuh esok, memang tak dapat lah ustaz. Memang tak dapat. Sebab kita ada penyakit, mudah buang angin, mudah tersentuh bini, suami. Masalahnya kita ni kalau tak ada wuduk, susah benar nak menyentuh isterinya, betul tak? Tapi bila dah ada wuduk, senang benar. Nak ambil makanan tersentuh, nak ambil air tersentuh. Itulah syaitan namanya. Sebab itu hari ni kalau susah nak menjaga wuduk daripada subuh ke subuh, paling kurang maghrib ke isyak. Macam kita sekarang kan, daripada maghrib tadi habis kita maulid, selawat, kemudian sedikit tazkirah ringkas, mudah-mudahan bermanfaat, dan kemudian nanti kita teruskan dengan solat isyak. Bila kita jaga antara maghrib dan isyak, mudah-mudahan dapat pahala menjaga wuduk seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah antara sunnah-sunnah yang paling kerap Nabi kita lakukan. Yang terakhir ialah membaca Quran. Jadi itu 7 sunnah yang paling kerap Nabi kita lakukan. 7 sunnah ni benda yang selalu kita dengar. Saya tak cerita pun tuan-tuan dah boleh anggur dah. Kelebihan selawat, duha, baca Quran, berjemaah subuh. Hari-hari asatizah kita duk sebut, benda dah lama dengar. Tapi sebab kita tak buat, kita tak cinta Nabi. Tapi kalau kita dah cinta dengan mengenali Nabi, orang yang cinta, bubuhlah apa sahaja, suruhlah apa sahaja, akan ditunaikan. Lagi-lagi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini, yang baik boleh sama-sama kita amalkan, yang tidak baik sama-sama kita tinggalkan. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga Masjid Jemaah Masjid Taqwa atas kesudian menerima kedatangan saya, memberikan peluang dan ruang kepada saya, dan jutaan kemaafan juga kepada seluruh jemaah jikalau ada terkasar bahasa, terkurang terlebih, saya minta maaf. Apapun insya-Allah, mudah-mudahan jikalau ada umur yang panjang kita bersua kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.